Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang bahagia pengurusi majlis, bahagia Paduka Mat Kasim, sahabat saya yang juga pengurusi syura Wadah ABIM dan juga PKPM, pimpinan ABIM KPM, yang bahagia Wakil Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara Wan Hadul Anum serta pegawai-pegawainya, ahli kanan yang kita jemput, Dr. Saiman daripada Perlis, Saudara Saidi daripada Perak, dan juga di Legendary. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya merakamkan sedikit penghargaan kepada Wadah ABIM dalam bahasa kerana siap untuk melaksanakan suatu program gagasan pemikiran Siddiq Fadil yang tajuknya relevan untuk kita pada waktu ini, iaitu kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Ini relevan kerana bila bicara soal Malaysia Madani, intinya adalah kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Intinya adalah merujuk kepada model Madinatul Nabi, yang mana konsepnya tidak jauh beza daripada apa yang telah dirujuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bicara mengenai Siddiq Fadil adalah seorang tokoh yang tidak pernah absen dalam perjuangan, tidak pernah penting, tidak pernah menghilangkan diri dalam perjuangan sepanjang hayatnya, sehingga beliau dipanggil ke rahmatullah pada 31 Ogos tahun 2021. Apabila kita memperingati Hari Merdeka, maka kita juga memperingati arwah Ustaz Siddiq Fadil. Tajuk yang beliau ungkapkan ini adalah di antara beberapa pemikiran-pemikiran beliau mutaakhir sebelum beliau kembali ke rahmatullah. Bukan 40 tahun dulu, bukan 30 tahun dulu, tetapi adalah pemikiran yang beliau ungkapkan di penghujung-penghujung hayatnya. Dirumuskan dalam konteks bahawa model yang terbaik adalah model Madinatul Nabi, dan inti kepada model Madinatul Nabi itu adalah kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Diikat Muhajirin dan Ansar dengan akidah, diikat umat Islam dengan bukan Islam di Madinah dengan konsep ikatan sia-sia, ikatan politik dalam rangka termeterainya Saifah Madinah. Jadi bicara soal kepelbagaian, ya, dalam bingkai kesatuan ini adalah bicara soal dua konsep. Konsep kesatuan kerana akidah, konsep kesatuan kerana ikatan perjanjian yang dinamakan Saifah Madinah. Satu konsep yang sangat murni. Ini di penghujung hayatnya, ya. Jadi menarik, kita akan cuba uraikan pemikiran Ustaz Siddiq daripada zaman ke zaman, dan ada yang saya memilih beberapa konsep-konsep, kemudian mana yang saya tinggalkan untuk diulas oleh panel-panel
yang seterusnya, insya-Allah. Saya akan memilih beberapa tajuk besar yang saya fikir penting dan mungkin akan disambung oleh Datuk Mak Kasim, Saudara Yus Aiman dan juga Saudara Saidi. Sejak zaman sekolah Universiti Pensyarah, beliau sentiasa hadir menjadi Presiden PKPAN zaman pelajarnya, menjadi Presiden Habib di zaman beliaunya, dan menjadi Presiden Wadah di zaman dewasanya. Dan tiap-tiap zaman itu ada sahaja pemikiran-pemikirannya itu yang beliau tonjolkan sebagai the guiding ideas kepada umat pada waktu itu yang sedang menghadapi cabaran-cabaran semasa. Maka benarlah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162 yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah gambaran hidup Siddiq Fadil yang kembali ke rahmatullah pada 31 Ogos 2021, iaitu dia sudah merdeka daripada ujian duniawi dan lulus cemerlang, dan tiba masanya untuk beliau menikmati labanya di alam akhirat. Tuan-tuan dan puan sekalian, beliau mengungkapkan konsep negara madani adalah satu cita-cita Islamiah yang berteraskan revolusi akliyah rohaniah yang telah mencipta transformasi sosial, yang mewujudkan tata sosial baharu dan sistem ketatanegaraan yang menjulang martabat insan. Islamlah yang mula-mula memperkenalkan konsep masyarakat madani di rantau ini. Quote dalam petikan buku Fikrah Siddiq Fadil mengenai maudhu' cita budaya dan peradaban Melayu Islam. Bicara soal Fikrah Siddiq Fadil, juga kita bicara mengenai Anwar Ibrahim. Inilah dua sosok penting, cerminan antara satu dengan yang lain, seorang pemikir dan seorang ahli politik. Kedua-duanya cemerlang di bidang masing-masing. Dua tokoh inilah yang mempelopori kebangkitan Islam tahun 70-an ketika mereka masuk kategori anak muda. Bicara soal Malaysia Madani, kita harus sedar bahawa ianya adalah hasil cetusan perjuangan anak muda kebangkitan Islam tahun 70-an, tahun penubuhan Adil 1971. Menariknya, tokoh pelopor kebangkitan itu ialah Anwar Ibrahim antaranya, Siddiq Fadil gandingannya. Di samping itu tokoh-tokoh lain yang banyak yang berjasa, dan termasuk 3 tokoh penting di Kedah, iaitu almarhum Ustaz Fadil Noor, almarhum Syekh Azmi Ahmad, dan juga almarhum Ustaz Nikmat, dan lain-lain yang ramai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Inilah generasi kebangkitan anak muda pada tahun 1970-an. Ya. Anak muda memilih untuk bangkit setelah negara merdeka, setelah melihat bahawa Islam itu berada di pinggiran. Islam itu tidak diangkat sebagai satu perkara yang penting dalam aspek masyarakat dan juga kenegaraan. Islam itu hanya dilaksanakan dalam konteks ritual, dalam konteks sembahyang Jumaat, sembahyang raya, nikah, dan juga bersunat. Selain daripada itu, Islam itu tidak punya tempat dalam aspek kenegaraan. Anak muda pada tahun 70-an bangkit untuk meletakkan Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai ad-din, Islam sebagai nizamul hayat. Itu anak muda. Anak muda mengangkat agenda Islam pada tahun 71. Ini sejarah yang tak boleh dinafikan, dikaji oleh seluruh pemikir di seluruh dunia, mengatakan bahawa tahun 70-an merupakan tahun the revival of Islam. Kalau dalam konteks di Malaysia itu, pelopor utamanya ialah Habib
dan pemimpinnya adalah Anwar Ibrahim, dan juga antara yang lain yang paling banyak mendukung pemikiran-pemikiran itu adalah Siddiq Fatih. Ini faktor sejarah yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa sekalipun. Bukalah dalam website Google dan segala macam, bicara soal Habib, bicara soal kebangkitan anak-anak muda pada tahun 70-an. Sumbangan yang paling besar. Ya. Rasanya tidak salah jika kita menyatakan bahawa kebangkitan anak muda tahun 70-an adalah sebagai kebangkitan 1.0, 1.0, dan Malaysia Madani pada hari ini adalah kebangkitan Islam 2.0, kebangkitan Islam 2.0. Dan menariknya, tahun 70-an pemimpinnya itu adalah Anwar Ibrahim, dan apabila 24 bulan November 2021 beliau ditabalkan menjadi Perdana Menteri yang ke-10, maka beliau telah mengangkat agenda Malaysia Madani sebagai hala tuju negara untuk tahun-tahun mendatang. Pada tahun 70-an bicara soal mengembalikan Islam dalam diri manusia. Umat Islam itu harus melakukan islah untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Tetapi pada tahun 2021 kita bicara soal Islam untuk mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara contoh di peringkat dunia sesuai dengan konsep Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kerangka fikir yang ada pada hari ini. Ustaz Siddiq Fadil telah mewariskan beberapa warisan pemikiran penting sepanjang beliau memimpin Agim dan Wadah. Pemikirannya tercetus adalah respon dari perkembangan sosiopolitik masyarakat dan juga negara. Ketokohan dan daya juang itu tidak dilahirkan, namun ia dibentuk, ditempa dan diwarisi dalam lingkungan gerakan pembudayaan keilmuan yang merakyat dan juga merimbun. Habib memulakan gerakan keilmuan itu melalui suatu sistem tarbiyah, belajar sepanjang hayat dan belajar bersama. Itu yang kita namakan konsep usrah, yang kita lalui sejak terlibat di dalam gerakan Islam dalam Habib sampailah kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sepanjang hayat dengan konsep belajar bersama dalam konteks usrah, mentadabbur Al-Quran daripada mula sampai kita dipanggil pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai sebuah gerakan Islam, Habib dan Wadah sentiasa responsif kepada perkembangan zaman. Kalau tahun 70-an kita membawa agenda Islam sebagai ad-din, Islam sebagai nizamul hayat. Bicara soal Islam sebagai ad-din, waktu itu kita mempopularkan soal berpakaian menutup aurat. Sejarah para wanita pakai tudung ini ada sejarahnya, bukan tiba-tiba. Ya. Cuba kita lihat foto-foto tahun 60-an mengenai muslimah, wanita-wanita Islam, bandingkan dengan wanita Islam tahun 70-an 80-an. Pemakaian tudung itu adalah manifestasi gambaran nizamul hayat, manifestasi konsep ad-din Islam itu sebagai suatu cara hidup, sistem kehidupan. Itu yang kita gambarkan sehingga mencetuskan kebangkitan Islam, sehingga Islam tahun 70-an berada di pinggiran. 10 tahun kemudian Islam itu sudah berada di arus perdana dalam negara kita. Dasar-dasar negara 10 tahun kemudian, kalau tidak bicara soal Islam, ianya sudah menjadi tidak relevan. Begitulah kecintaan orang-orang Melayu dengan agama Islam, apabila diberikan kesedaran dan kefahaman, dia merangkul Islam itu semaunya, sehingga kan Islam itu tidak akan dilepaskan, sebab orang Melayu sudah puas dengan Islam yang kita bawa. Jadi tahun 70-an adalah merupakan jaringan mata rantai perjuangan sejak zaman-zaman dahulu, tetapi tahun 70-an ia
Jadi kerana itulah fik ta'ayush as-silmi itu hidup bersama dalam budaya damai itu sangat penting dalam konteks Malaysia pada hari ini. Kalau kita berbeza pendapat dalam konteks mempertahankan kedamaian, keamanan yang ada pada waktu ini suatu nikmat. Keamanan yang kita dapati di negara kita ini merupakan satu nikmat yang dicemburui oleh ramai umat Islam di seluruh dunia. Hargailah keamanan dan juga perdamaian yang kita nikmati pada hari ini. Jangan dikacau dalam perbezaan apa sekalipun. Jangan sampai hancur perdamaian ini. Sebab perdamaian ini adalah suatu kaedah yang terbaik untuk kita mengembangkan dakwah sehingga kan beribu-ribu umat Islam di seluruh dunia datang untuk tinggal di Malaysia, untuk hidup di Malaysia, untuk bekerja di Malaysia. Kenapa? Kerana kita damai. Kenapa kita hidup dalam keadaan kerukunan antara satu sama yang lain. Inilah gambaran Islam yang disebut sebagai wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nikmat keamanan yang Tuhan bagi ini bukan datang dengan tiba-tiba. Nikmat keamanan yang kita nikmati itu harus kita jaga dengan penuh perasaan cemburu. Jangan timbulkan permusuhan, jangan timbulkan kebencian antara sesama sendiri, apalagi dengan orang yang lain. Ini suatu kaedah yang akan menghancurkan keamanan dan juga kedamaian yang kita nikmati selama ini, yang perlu kita jaga dengan penuh perasaan cemburu. Jadi kerana itu dia mengatakan kita kena memahami fik ta'ayush as-silmi untuk memenuhi tuntutan keagamaan dan kemanusiaan. Umat Islam terutamanya harus tampil mempelopori usaha-usaha penciptaan masyarakat yang bersatu, hidup bersama dalam perbezaan dan juga kepelbagaian. Perkataan lakum dinukum waliyadin, kamu dengan agama kamu, kita dengan agama kita. Menghormati, sebab la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Agama itu kalau dipaksa akan menimbulkan ciri-ciri kemunafikan. Tetapi kalau ini daripada hati yang subur, keikhlasan untuk menerima Islam, itu lebih genuine, lebih ikhlas dan lebih mantap, dan dia akan mempertahankan Islam sampai bila-bila sebab dia menerima Islam dengan rela hati, bukan dipaksa, bukan dikontrol pemikirannya itu. Jadi itulah fik ta'ayush as-silmi penting. Ini kerana umat Islam memiliki modal kekuatan moral yang terus dalam pesan Al-Quran. Balaslah dengan cara yang lebih baik, sudahnya nanti mereka yang bermusuhan dengan kamu akan berubah menjadi teman setia. Winning over, bukan memaksa orang menerima. Tuan-tuan sekalian, itulah pendekatan kerangka kepelbagaian dalam tingkat kesatuan. Dia kita kena memahami fik ta'ayush as-silmi, maknanya mempertahankan kedamaian yang ada, mengelakkan sebarang unsur-unsur yang boleh menyebabkan keamanan, kedamaian yang kita terima, yang kita nikmati pada hari ini hancur lebur kerana kita tidak memahami konsep yang diterangkan. Itu antara yang digambarkan oleh Ustaz Siti Fadli. Seterusnya, poin yang kelima, ini juga di antara penghujung-penghujung hayatnya. Maknanya dia bermula dengan nizamul hayat ad-din, kemudian berkembang dengan pemikiran soal Islam dan juga Melayu, bicara soal manhaj Malizi di penghujung-penghujung hayatnya bila bicara mengenai pendidikan al-hikmah. Dia menggambarkan bahawa sistem pendidikan vernacular, sekolah Tamil, Cina, sekolah kebangsaan masih berterusan hingga kini, dan mereka tidak dapat berinteraksi sebagai rakyat Malaysia. Selain itu, sistem pendidikan Islam yang semakin berkembang begitu luas, sistem pendidikan Islam juga tidak dapat berinteraksi dengan yang lain. Justru itu generasi Malaysia sejak merdeka tidak berpeluang untuk menikmati hidup damai bersama. Maka nilai pendidikan al-hikmah perlu diterapkan dalam membentuk karakter dan warga yang mampu membangunkan negara secara bersama. Ini antara yang beliau sedang popularkan, dan kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
ya, soal pendidikan khatimah ini ialah soal hidup bersama. Kita mulai memikirkan bahawa kerangka sistem pendidikan pelbagai aliran itu harus kita revisit. Kita menilai semula bagaimana supaya kehidupan fiqh ta'ayus as-silmi itu dapat kita laksanakan secara bersungguh-sungguh. Seterusnya, dia juga berpandangan bahawa ini semua berlaku, maka mesti berlaku transformasi generasi muda. Kalau tahun 70-an anak-anak muda yang mendapat pendidikan sekular memikul amanah Islam tersebut, pada sepatutnya generasi sekarang dengan ilmu Islam yang berbagai-bagai ini tentu mampu membawa Islam jauh lebih baik daripada yang dilakukan pada generasi tahun 70-an. Mesti lebih baik sepatutnya. Tapi kalau berlaku sebaliknya, maka kita kena melihat dari apakah konten pendidikan Islam yang mereka pelajari. Jadi kerana itu penumpuan kepada transformasi generasi muda menjamin kesinambungan perjuangan dengan memupuk adilisme, perhambaan dan kearifan dalam konteks hablum min Allah, hablum minan nas, seiring dengan maqasid salat yang diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Allahu Akbar itu gambaran perhambaan kita kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum bermulanya tugas kekhalifahan, bermulanya tugas kita sebagai misi rahmatan lil alamin. Bukan berakhirnya solat. Assalamualaikum dua kali di punggung satu adalah bermulanya tugas menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan sebaliknya. Jadi bermakna apabila kefahaman kehambaan kepada Allah Ta'ala tersebut yang meleburkan sifat ananiyah dalam diri. Bila sebut Allahu Akbar, bahawa diri kita ni akan terlerai, hapus sifat sombong, takabur dalam diri kita. Bukan Allah Ta'ala, bukan menyawab Allahu Akbar itu menimbulkan semangat kebencian ataupun merendah-rendahkan orang lain. Ya, dan Allahu Akbar dalam solat, maka leburlah sifat ananiyah, sifat ana khairun minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada mereka, jemaah aku lebih baik daripada mereka, bangsa aku lebih baik daripada mereka. Kami ada pemberi asal. Elemen-elemen takabur itu akan hilang dengan Allahu Akbar dalam solat. Maka lebur sifat ananiyah apabila kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Apalagi kalau kita melaungkan Allahu Akbar di luar daripada solat. Mana tujuan untuk meleburkan sifat ananiyah dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan Assalamualaikum itu menggambarkan bahawa permulaan tugas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan habis solat. Habis solat mana bermula tugas kekhalifahan, bermula tugas untuk menyemaikan semangat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, nilai-nilai Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Bermulanya tugas itu Rahman dan Rahim Allah Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pada itu anak muda harus mendapat pemikiran tafsir begini rupa. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemikiran madani adalah gagasan oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil, adalah tunjang kepada intipati agenda Malaysia Madani yang menggarap kekuatan semua pihak, baik agensi kerajaan, pertubuhan sivil maupun sektor swasta, untuk berperanan dengan efektif dalam menjamin kesejahteraan setiap warga negara Malaysia dan umat keseluruhannya. Inilah ciri perbincangan kita di penghujung hayat beliau. Ya, waktu itu hampir ke semua pimpinan ke ABIM, ya, dan saudara Anwar datang untuk bincang soal bagaimana nak mengangkat Malaysia itu ke tahap yang lebih cemerlang. Sebab dalam konteks pemerintahan dakwah, marhalah dakwah, kita telah sampai kepada marhalah daulah. Bagaimana nak mengangkat Malaysia sesuai dengan konsep daulatun taibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita yang dirumus oleh beliau, dan untuk itulah maka tajuk kepelbagaian dalam bingkai kesatuan ini sangat penting. Fiqh as-silmi ini, fiqh ta'ayush ini sangat penting untuk kita hayati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang ingin saya kongsi pada hari ini.
walaupun ada yang mengkritik mengapa program ni di saat-saat ini, tetapi untuk makluman semua, ini merupakan siri ketiga ya daripada siri fikrah Sidi Fadil. Yang pertama, kita anjurkan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Saudara Anwar Ibrahim sendiri yang melancarkan, dan keluarga Ustaz Siddiq pun datang ya, menggambarkan fikrah ini sangat relevan pada waktu ini. Yang kedua, kita buat di Perak, di Ipoh Perak, dan yang ketiga di Alustar ya, di Alustar, dan seterusnya kita pergi ke negeri-negeri yang lain, sebab kita nak menyelamatkan anak-anak muda daripada terjebak kepada pendekatan-pendekatan yang tak sesuai dengan konsep manhaj Malaysia, yang akan mencipta masalah-masalah, yang akan menimbulkan masalah kepada keamanan dan keharmonian yang kita nikmati ini. Don't take for granted, jangan ambil mudah, ianya boleh jatuh pada bila masa ya, sebagaimana pernah saya bertemu dengan seorang pelarian Syria ya, seorang pegawai tinggi, akhirnya dia menjadi seorang pelarian, duduk di kemah pelarian di Syria. Bila kami datang, dia menangis. Dia kata, selama ini saya pegawai tinggi kerajaan, saya tak pernah terbayang satu hari saya akan menjadi seorang pelarian duduk dalam kemah-kemah. Tak terbayang saya. Sebab waktu saya berada di Syria, saya tak peduli, saya menganggap keamanan sebagai taken for granted. Saya tak sangka bahawa Syria boleh berperang begitu rupa, dan akhirnya pegawai tinggi Madya Berjaya duduk dalam kemah pelarian kerana saya tak peduli dan tidak menjaga keamanan yang kami nikmati pada waktu itu. Dan akhirnya saya menangis oleh kerana anda daripada Malaysia datang jauh untuk membantu kami. Ini menyedarkan saya betapa keamanan itu suatu harga yang tak ternilai di dunia ini. Sebab dengan keamanan kita boleh menyebarkan dakwah, dengan keamanan hidup kita ini tidak merempat dan tidak menjurus ke arah kemiskinan juga kekafiran. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya, saya sama-sama kita merasmikan seminar yang bagi saya sangat penting pada waktu ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha-usaha ini. Mudah-mudahan insya-Allah Malaysia akan bangkit, dan akhirnya cita-cita untuk melahirkan, menzahirkan Malaysia sebagai contoh, sebagai negara Islam yang dicemburui oleh ramai pihak, dan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini akan menjadi kenyataan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.